Okay guys, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita rapatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita teruskan lagi kita punya sesi online math class by Cikgu FA malam ni. So guys, berapa orang dah ready untuk kita mula sesi kelas kita malam ni? Cuba komen sikit. Ready dekat ruangan chat? Baru 3 orang ready. Alright, okay guys. Wow, alright, good. Keep energy ni. Okay, so cikgu harap kita kekalkan semangat ni sampai habis kelas. Alright, so siapa yang first time join kelas cikgu, selamat datang, selamat berkenalan. Okay, so hari ni kita nak tengok, kita nak belajar tajuk trigonometry. Dan cikgu yakin semua orang dah belajar. Kalau dia form 3 dia dah belajar. Kalau form 4, form 5 pun dah belajar. Alright, so hari ni kita nak ulang kaji. Okay guys, hari ni kita nak ulang kaji. So macam cikgu sebut tadi, bila korang dah belajar, cikgu tahu korang ada cara masing-masing, ada teknik masing-masing. So nasihat cikgu adalah kita besarkan gelas. Ilmu ni dia umpama air. Okay, so kalau kita masuk kelas bawa gelas yang penuh, masuk kelas bawa gelas yang penuh, kita tak dapat nak isi air yang baru. So besarkan gelas, jangan kosongkan gelas. Kan kosongkan gelas korang hilang ingatan pula lagi. Besarkan gelas, terima je dulu apa yang cikgu nak share hari ni. So kalau korang ada teknik korang, kalau korang belajar hari ni teknik baru, so nanti korang boleh decide korang nak pakai mana yang lebih selesa, ataupun dua-dua tu korang nak gabung, nak macam mana pun lah. So jangan kata, oh cikgu yang ni basic cikgu, saya belajar cara lain. It's okay. Masing-masing ada cara masing-masing. So ready untuk kita mula? Okay, ramai yang first time hari ni, bagus. So sambil-sambil tu cikgu nak approve kawan-kawan korang yang masuk. So hari ni kita ada 8,820. Berangan dulu Kita ada 83 orang, alhamdulillah. Oh ya, dia komen pasal topi juga pula. Jangan komen pasal topi dulu. Alright. So kalau korang dah ready untuk mula, guys, boleh tak cikgu nak minta korang masa 1 jam sahaja untuk korang fokus betul-betul dan faham betul-betul tajuk ni. Okay. So jangan kata, okay tak apalah kelas ni saya salin dulu nota, nak faham lepas ni. No. Fahamkan benda ni sekarang. Okay. So cikgu punya slide, cikgu punya kelas memang dibina untuk korang belajar dari basic dan fahamkan benda ni sekarang. Okay. Kalau korang just salin, korang just tengok je, susahlah. Banyak lagi bab lain. Korang dah spend masa 1 jam tapi korang tak cuba faham sekarang, rugi. Okay, it's all about now or never. Tak sabar nak belajar? Okay, alright. Sebab ada yang tak sabar tu, kita terus sesi kelas kita. Alright, so cikgu akan share slide. Okay, peringatan daripada cikgu, kelas kita memang kita akan mula daripada basic. Kita akan pergi daripada basic sehinggalah advance. Sampai apa soalan yang cikgu bagi tahu tadi tu. Question of the night. Mana bagi kabel ni? Right, kamu jap. Okay. Now or never. Yes, betul. Right. So kita dah buka kelas ke tadi? Macam belum kan? Okay, kita bagi memberkati kelas kita malam ni. Jom kita buka sesi kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright, jom kita mulakan kelas kita. Bismillah dulu. Jom kita mulakan kelas kita dengan selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alright, mudah-mudahan majlis ilmu kita malam ni diberkati. Kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan berguna insya-Allah dunia akhirat. Alright. Cikgu nak kena approve kawan-kawan korang yang baru-baru masuk ni. Okay. Alright, yang baru masuk, selamat datang. Okay, jom kita nak belajar tajuk yang kita nak belajar hari ni iaitu trigonometry. Alright. Okay. So kita ada 26 slide hari ni. So kita cuba habiskan malam ni. Alright. So bismillah. So kita hari ni kita nak tengok tajuk trigonometry. So bila kita sebut pasal trigonometry, dia melibatkan segitiga, yes betul. Dan segitiga bukan sembarang segitiga, dia melibatkan segitiga bersudut tegak. Okay, trigonometry tak boleh guna segitiga lain melainkan segitiga bersudut tegak. So segitiga bersudut tegak tu macam mana? Okay, so segitiga bersudut tegak adalah apa yang korang nampak dekat skrin sekarang ini. Okay, so dia melibatkan segitiga yang ada sudut 90. Okay, ini kita panggil sebagai segitiga. Segitiga bersudut tegak. Okay, so nisbah trigonometry mesti segitiga bersudut tegak. Dia tak boleh segitiga lain. Okay. Dia tak boleh segitiga lain. Okay. So, untuk kita belajar berkaitan dengan nisbah. Okay, nisbah ni apa? Nisbah ni pecahan. Nisbah ni adalah pecahan. So, pecahan A per B. Maksudnya kita nak nisbahkan A dengan B. So, nak mudah faham, nisbah adalah pecahan. Okay. So bila melibatkan segitiga bersudut tegak, okay, so mestilah melibatkan satu sudut. Satu sudut 90 dan melibatkan satu sudut. So sudut ni cikgu label sebagai theta. Okay. So untuk guna nisbah trigonometri ni, kita kena label. Berdasarkan kedudukan sudut yang diberi, kita kena label sisi-sisi tu. Okay. So sudut dekat R, semaksudnya sisi PQ adalah sisi tentang. Okay, ini kalau korang belajar bahasa Melayu, cikgu guna yang bahasa Melayu. So kalau korang buat bahasa Inggeris, PQ ni adalah opposite. Alright. So sudut ataupun sisi yang bertentangan dengan sudut 90 ini kita panggil sebagai hypotenuse. Dan sisi yang satu lagi ni yang bersebelahan dengan sisi dengan sudut theta ni kita panggil sebagai sisi sebelah. Okay. So hypotenuse ni kita buat sebagai H, tentang kita pakai T, sebelah kita pakai S. Alright. So kalau yang belajar bahasa Inggeris, yang ni O, opposite, hypotenuse is hypotenuse, sebelah adalah apa nama? Adjacent, A. Right. So guys, boleh tak share dengan cikgu macam mana cara korang hafal untuk nisbah trigonometry ni? Dia lain orang lain cara kan? Okay, Soleh dah beritahu tu. Dia copy kat mana tu? So, cah tua. Okay, bahasa Inggeris kita pakai so cah tua, bagus. Alright, okay. Semua orang pakai so cah tua ke? Pernah buat dulu, okay good. Alright, semua orang pakai so cah tua, bagus. Kah soh tua. Okey, bahasa Melayu tu. Okey, tapi opposite adjacent juga. Saya pakai K Soh cah tua. Okey, semua orang pakai bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Wow, lain macam. Bagus, bagus. Tu ada yang bagi tahu dalam bahasa Melayu tu, STH. Saya takut hantu. Tertinggal dulu dah. Ada orang minta invite. Jap. Itulah tu, ini yang baru masuk ni. Cuba tak sempat nak tengok. Okey. Right.
Saya tak hafal, kalau saya hafal tentu tak susah. Good. Itu Mawadah dah share. Saya tak handsome, kalau saya handsome tentu Timah suka. Saya sin tak tentang handsome ke okay, alright. Okay. So ada macam-macam kat ruangan chat tu. So bila kita kenal huruf ni, yang penting label tu. Yang mana tentang, mana hypotenuse, mana sebelah. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sikit. Okay, mantap. Alright, so macam-macam version dekat situ. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tolong tangkap saya. Itu pun ada. Macam-macam cara, okay. So korang boleh pilih yang mana-mana. So, bila melibatkan sin theta, kita melibatkan sisi tentang T dan sisi hypotenuse. So ni tentang, ini hypotenuse. So kalau yang cakap saya takut hantu tu maksudnya sin S, T takut tentang hantu, H hypotenuse. Tu ada lagi yang share tu. Saya tak handsome. Kalau saya handsome tentu tak single. Amboi, Perlin mbak. Tak gurau-gurau. Okay. Sin theta. Okay, so apa yang dimaksudkan nisbah tadi, dia cakap pecahan. Ini nisbah ni. Panjang sisi tentang bahagi panjang hypotenuse. Alright, so cos theta pun sama. Nisbah dia adalah panjang sisi sebelah bahagi hypotenuse. Sebelah bahagi hypotenuse. Dan tan theta sama dengan tentang bahagi sebelah. Alright, okay. Guys, kalau yang nak salin dulu boleh saya bagi 1 minit untuk korang salin. Right, okay. Siapa dah siap salin bagi tahu? Okay, yang nak approve kawan-kawan korang kejap. Okay, yang nak salin dulu. Okay. Siapa yang, cikgu saya tak ada idea lagi lah cikgu macam mana nak hafal benda tu. Boleh pilih tu dekat ruangan chat tu. Ataupun nanti lepas kelas cikgu bagi korang punya komen-komen ni, cikgu hantar dekat grup. Dekat Telegram. Okay. Okay, ada yang belum? Okay, salin dulu. Dah? Saya tak hafal, saya hanya lihat jadual diberi masa zaman dulu saya dulu. Okey, mantap. Zaman dulu Syat Okay. SSC okey, right, ikutlah. Okey, dah. Okey, untuk slide, kalau cikgu bagi masa untuk salin, cikgu minta untuk korang salin. Okey, so kalau korang screenshot, cikgu boleh jamin yang korang tak akan buka balik tengok. Okey, so ada masa untuk salin. Okey, so ramai yang sudah salin. Okey. So kalau dalam ramai yang dah salin, kita nak pergi cuba buat nisbah trigonometri. Alright guys, soalan ini. Kita nak cari sin theta. Okay, nak cari sin theta. So bila melibatkan soalan trigonometri, bila korang tengok ada segitiga bersudut tegak, dan bila nak dia dah bagi sudut, so apa yang korang buat adalah korang kena label dulu. Biasakan label. So ini hypotenuse, ini tentang, ini sebelah. Okay. So bila dia nak sin theta, apa bahagi apa tadi? Sin theta. Macam tu lah sebutan dia. Sin theta. Okay. So sin theta adalah apa tadi? Saya tak takut. Saya takut hantu kan tadi? Saya takut hantu. So T bahagi H. T bahagi H. So nisbah sin theta sama dengan opposite tentang 9 bahagi 15. Opposite bagi hypotenuse. Good job. Alright guys. So sin theta nilai dia 9/15. So boleh kecilkan lagi. So bahagi 3/5. Okay, ni jawapan. Alright guys. So cikgu nak minta kalau cikgu tanya
soalan, cikgu nak minta korang respon jawapan dekat ruangan chat boleh? Alright. Dah yang ni? Okay, kita pergi cepat sikit supaya kita dapat tengok soalan lebih banyak nanti hujung kelas. Okay, guys, cari nilai cos theta. Okay, cari nilai cos theta. Kalau cos apa bahagi apa tadi? Okay. A, apa yang A tu? Ada pilihan jawapan ke? A, B, C, D? Tengok betul-betul. Sebelah bahagi hipotenus. Alright. Macam-macam jawapan cikgu dapat tu. Ada yang 10 bahagi 8 ada, 6 bahagi 10 ada. 8, 4 bahagi. Macam mana ni? Mana satu ni? Guys, kedudukan tentang sebelah dengan hipotenus bergantung kepada kedudukan sudut. Guys, bergantung kepada kedudukan sudut. Tengok sudut tu betul-betul, sudut tu dekat mana. Jangan hafal kedudukan dia macam gambar cikgu bagi tadi. Sekarang sudut dia dekat sini. Bila sudut dia dekat atas, dekat P ni, ini akan jadi dia punya sisi tentang. Okay, ini akan jadi dia punya sisi tentang. Ini akan menjadi hipotenus sebab dia bertentangan dengan 90 darjah. Dan ini dia punya sebelah. Okay. So bila cos theta tadi, cos saya takut hantu kalau saya hantu. Kalau cikgu benda-benda. Sebelah hipotenus. Kalau saya hantu. So S bahagi H. So cos theta sama dengan sebelah dia 6 bahagi 10. So kecilkan jadi 3/5. Guys, tengok balik betul-betul. Siapa yang jawab 8/10 tadi, 4/5 tadi, check balik korang punya jawapan. Okay. So ini learning point kita bersama. Bila trigonometri kena ikut kedudukan sudut tu. Kena tengok kedudukan sudut tu. Jangan hafal lah. Mentang-mentang gambar lebih kurang macam ni je tadi. Korang ambil yang sebelah kiri PQ tu sebagai tentang. No. Sudut dia dah berubah, maksudnya sisi dia berubah. Guys, so take note kat korang punya learning point hari ni, ini. Sudut yang sisi yang bertentangan mesti ikut kedudukan sudut kat mana. Alright? Okay, good. Alright, kita nak pergi yang seterusnya, tan. Guys, nak cari tan theta. So kat mana kita punya hypotenuse, kat mana kita punya opposite, mana kita punya adjacent. Okay. So, bila sudut dekat sini, sini akan jadi kita punya tentang, sini akan jadi kita punya sebelah, sini akan jadi kita punya hypotenuse. So, tan theta sama dengan tan OA ataupun tak susah. Tentu tak susah. Okay, so tak susah means TS. So 10/24. So kita kecilkan jadi bahagi 5, 2, bahagi 2, 5/12. Okay, good. Macam tak payah letak cikgu. Letak apa? Yes, good. Yang share. Tan theta sama dengan tentang bahagi sebelah. Bagus, betul? Alright. So cikgu nampak improvement, dah ramai yang dapat jawapan betul kali ni. Bagus. Yang tak respon tu, macam mana tu? Faham ke? Tidak perlu CM. CM, oh CM. Okay, CM tak payah sebab dia kan nisbah. Nisbah tak payah CM. Kenapa dia tak payah CM? Okay, dia ada alasan dia. Sebab ini 10 cm. Ini 24 cm. Bila bahagi, kita cancel. Okay, so kita cancel dah tak ada unit lah. Nisbah dia tak ada unit. Okay, faham? Alright, berapa orang faham? Cuba komen sikit, faham? Tak respon sebab susah nak type kat handphone. Okay. Alright, good. Alhamdulillah, ramai yang dah faham. Okay, jom kita move. Okay, kita tak pergi banyak latihan sebab kita nak ulang kaji je. Just nak recall balik apa yang korang dah pernah belajar. Okay. So, kita pergi soalan seterusnya. Arahan dia adalah cari panjang GH. Guys, cari panjang GH.
diberi sin theta sama dengan 12/13. 12/13. Okay, so macam cikgu cakap tadi, setiap kali dapat soalan trigonometry, label kita punya sebelah, kita punya tentang. Okay, cikgu jawab nombor 1 dulu sebagai contoh. So sudut dekat F ni, sudut dekat F, so ini akan jadi kita punya hypotenuse sebab bertentangan dengan 90. Ini adalah sisi tentang, ini akan jadi sisi sebelah. Alright. So, yes, bagus, betul. Okay, so bila dia bagi maklumat sin theta sama dengan 12/13, guys, kalau sin apa bahagi apa tadi? Kalau sin apa bahagi apa tadi? Sin adalah tentang bahagi sebelah. Tentang bahagi hipotenus. Cikgu sorry. So, berdasarkan nisbah ni, transfer nilai dia dekat gambar rajah. So, tentang rupanya 12, nisbah dia 12. 13 adalah kita punya hipotenus. Okay. Alright. So, bila kita dah transfer nilai nisbah tadi, apa yang berlaku adalah kita tengok nisbah kita 13. Panjang asal G, FH adalah 26. Macam mana 13 nak dapat 26? Caranya kita darab 2. Okey, dapat 26. So maksudnya nisbah yang 12 ini pun kena darab 2. So 24. So panjang GH adalah 24 cm. Okey. So kita nak cari panjang GH. So GH sama dengan 24. Okey, faham tak nombor 1? Sin theta gunakan so opposite hypotenuse 24 bagi 2 13, so 12 kali 24. Okey, betul salah. Good. Macam kena darab 2. Yes, memang kena darab 2. Bergantung kepada macam mana daripada nisbah kita 13 tadi jadi 26. So kalau nisbah kena darab 2, so nisbah yang 12 tu pun kena darab 2. Okey. Okey, siapa yang dah faham, cuba buat nombor 2. Okey. Siapa yang faham, dah faham nombor 1, cuba buat nombor 2. Share jawapan GH korang dekat ruangan chat boleh? Ada yang dapat dah, bagus. Okay. Dia buat reunion kat sini pula. Okay. Hilang. Alright. Okay, dah dapat 30. Okay, good. Okay, cikgu tunjuk cara dia dengan cepat sikit. So, bila sudut kita dekat sini, opposite kita dekat sini, kita punya tentang kat sini, kita punya sebelah kat sini. Ini hypotenuse. Ini kita punya sebelah. Okay, so cos adalah sebelah bahagi hypotenuse. So sebelah kita adalah 15, hypotenuse kita adalah 17. So 17 darab 2 dapat 34. So GH 15 kena darab 2 juga. So sama dengan 30 cm. So jawapan dia 30 cm. Okay, nice one. Okay, good. Siapa yang dah jawab betul. So nampak korang betul-betul committed untuk faham bab ni, untuk dapat sesuatu hari ni. Thank you so much kepada yang chat, yang bagi jawapan dia kat situ. So yang lain guys, kena cuba guys. Walaupun orang lain dah bagi jawapan dia orang, it's okay. Korang anggap kelas ni korang dengan cikgu je. So kalau cikgu tanya, korang jawab dekat ruangan chat. Okay guys, nombor 3. Boleh nombor 3? Okay, nombor 3 dia tak bagi apa-apa panjang asal. Okay, so bila tak bagi apa-apa panjang asal, kita terus guna nisbah tadi tu. So bila sudut dekat sini, ini kita punya tentang, ini kita punya tentang, ini kita punya sebelah.
Ini kita punya hypotenuse. So tan theta tentang bahagi sebelah, so atas tentang bawah sebelah. So tentang kita 8, sebelah kita 15. So dia nak panjang GH, terus ambil 8. 8 cm. Okay, so kalau yang ni dia tak bagi apa-apa kan. So kita letak je lah. So tak tahu ni 8 cm ke 8 meter ke. Yang penting 8. Alright. Okay, opposite 8. Good. Right, mantap, 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 mantap. Okay. Okay, so make sure kita ada berapa orang ni? 95 orang guys. So make sure semua orang, 95 orang semua faham tajuk ni lepas ni. Okay. Alright, so dah siap, kita nak ke soalan seterusnya. Boleh? Faham, Alhamdulillah, bagus. Guys, ini sebenarnya topik form 1. Tapi kenapa cikgu masukkan juga dalam tajuk trigonometri ni? Sebab dia terlibat dengan segitiga bersudut tegak. Kenapa tak letak 16 juga? Okey, kenapa tak letak 16? Sebab dia tak bagi ukuran asal gambar rajah ni. Okey, so bila dia tak bagi gambar rajah asal ni, so dia punya ukuran kita terus ambil daripada dia punya nisbah. Melainkan kalau dia bagi FH ni 30. Barulah 15 darab 2, 18 pun darab 2. Okey, faham? Alright, jawab soalan. Okay, good. Okay, so kita nak recall balik sikit je. Yes, kalau bila melibatkan segitiga bersudut tegak, kalau nisbah trigonometri tadi, dia melibatkan sudut. Okay, dan juga dua panjang. Maksudnya kalau ada dua nak cari salah satu, contoh ada dua panjang nak cari sudut guna trigo, ataupun ada satu panjang nak cari ada satu panjang nak cari lagi satu sisi panjang guna trigo juga. Bila melibatkan sudut guna trigo. Tapi bila melibatkan dua panjang nak cari lagi satu, tu istilah mudah je nak bagi tahu. Bila kita ada tiga sisi segitiga, kita ada dua sisi ada nilai, contoh ada nilai A dengan B, nak cari nilai C. Okey, so bila nak cari nilai C, bila ada dua nilai panjang, kita boleh guna teorem Pythagoras. So teorem Pythagoras dia punya teori dia adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Guys, okey, C adalah sisi paling panjang. Hypotenuse ni adalah sisi paling panjang. Okey. So cikgu saya selalu keliru nak tambah ke nak tolak. Okey, ini cikgu bagi tahu. Okey, bila hypotenuse dia sisi yang paling panjang, secara logiknya adalah bila kita nak cari yang paling panjang, mestilah yang pendek tambah yang pendek. Okey. Alright, so bentuk dia A kuasa 2 macam ni lah. So yang kita nak tengok ni yang tambah ni. So, bila nak buat teorem Pythagoras, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Sebab nak cari yang paling panjang, logiknya adalah yang pendek tambah yang pendek. So, bila kita nak cari nilai C, kita pindahlah punca kuasa tu pindah ke kanan. Di punca kuasa semua yang kat sebelah kanan. Okay. So, sebab H ni yang paling panjang. Okay. So, C tu yang paling panjang. Katakanlah kita nak cari B. Macam mana kalau kita nak cari B? B kira kita consider pendek lah walaupun dia lagi panjang pada A. So, kita anggap yang paling panjang C, B dengan A pendek. Kalau SPM dia keluar dekat kertas 1. Okay. So, lagi kita tengok terus sekali dengan graf untuk tajuk trigonometri. Okay. So bila kita nak cari B, B adalah yang pendek. So bila nak cari yang pendek, yang panjang tolak yang pendek. Pendek yang lagi satu lah. So kuasa 2 jangan lupa, kuasa 2, punca kuasa 2. Kertas 2, certain soalan ada, mungkin tajuk lain tapi perlu tahu teorem Pythagoras dengan trigonometri ada, tapi spesifik untuk tajuk tu tak ada. Okay. Alright. So ini teorem Pythagoras, so kita nak recall balik je.
So bila nak cari yang paling panjang, pendek tambah pendek, hypotenuse adalah yang paling panjang. Bila kita nak cari yang pendek, yang panjang tolak pendek. Hypotenuse tolak yang lain. Alright. Okay, simple je kan? Kita nak pergi. Latihan yang pertama. Diberi sin theta sama dengan 4/5, cari panjang BC. Ni lebih kurang macam tadi juga. So dia kena apply dua benda yang kita dah belajar awal tadi. Kena gabungan. Ada. Hujung kelas nanti kita ada contoh soalan SPM, jangan risau. Okay. Siapa boleh cuba buat? So ni apply dua benda yang kita belajar tadi. Dia bagi sin theta sama dengan 4/15. 4/5. So sin adalah tentang bahagi hypotenuse. Okay. So bila segitiga, kita ada segitiga. Terus label kita punya tentang kat sini. Kita punya hypotenuse sini, kita punya sebelah kat sini. So tentang bahagi sebelah, tentang 4, hypotenuse 5. Okay, so nampak ni, AB, tengok garis AB. Garis AB nisbah dia 4. Panjang asal dia 5. So kena darab 2, dapat 8. So nisbah 5 pun kena darab 2 sama dengan 10. So guys, kita nak cari panjang BC. Kita nak cari panjang BC. Dah ada dua nilai. Kita nak cari lagi satu. Macam nak buat? Okay, so BC. Yang paling panjang adalah 10. Yang paling panjang adalah 10. So 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. So kita akan dapat punca kuasa 36. So kita akan dapat BC sama dengan 6 cm. Okay, good. Dah ada yang share jawapan dah tu, bagus. Guys, semua orang kena cuba guys. Matematik bukan subjek menonton. Okay. Korang kena cuba. Kalau korang just tengok je memang akan nampak mudah. Sebab menonton kan. Okay, ini bukan subjek menonton. Korang kena cuba experience sendiri buat. Okay, so ramai yang dapat BC sama dengan 6 cm. Okay, good. Good guys. Alright. Okay, dapat. Alright. Okay, good. Kalau dah dapat, kita nak move ke soalan seterusnya boleh? Guys, kalau ada soalan, tanya je. Okay, tak pernah cikgu halau orang tanya dalam kelas online cikgu. Okay. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Adakah menjadi kesalahan jika kita tak letakkan unit pada jawapan? Biasa melibatkan unit. Dia suruh cari panjang unit. Biasanya kalau soalan sebenar, dia akan bagi tahu cari panjang dalam cm, dalam meter. So, biasakan tulis unit. Okay, dan kena tulis unit yang betul lah. Lina tak faham kat mana? Okay, guys. Boleh terus buat latihan 2. Macam mana nak cari tadi? Okay, tak apa. Soalan tadi lebih kurang macam soalan ni juga. Cuba fahamkan soalan ni. Okay, dia bagi cos theta sama dengan 15/17. 15/17. So kalau cos apa bahagi apa? Cos adalah sebelah bahagi hypotenuse. Okay, nilai cos, nilai nisbah yang dia bagi adalah sebelah bahagi hypotenuse. Okay, tengok gambar rajah. Sudut kita dekat L. Okay. So, bila sudut kita dekat L, sini kita punya sisi tentang. Sini akan jadi hypotenuse sebab bertentangan dengan sudut 90. Sini akan jadi sisi sebelah. Okay. So, bila sudut kita dekat sini, sebelah kita nisbah dia 15. Hypotenuse dia nisbah dia 17. Okay, so nampak? So 17 dengan 34. Macam mana 17 nak jadi 34? Dia darab 2. Dapat 34. So bila nisbah kena darab 2, ini nisbah yang 15 ni pun darab 2. So untuk dapatkan panjang sebenar, so dapat 30 cm. Okay, so sekarang kita dah ada nilai 34. Okay, so hypotenuse ni yang dapat dah 34. Sini dah dapat 30. Kita nak cari panjang JK. Okay. So bila kita ada dua nilai,
kita nak dua nilai sisi, kita nak cari lagi satu. Kenapa darab 2? Sebab 17 darab 2 dapat 34. Dia macam tadi yang kita buat awal-awal tadi kan, kita kecilkan. Yang kita dapat 9/15 tadi, kita kecilkan jadi 3/5. So nisbah ini pun dah dikecilkan. Ukuran asal dia adalah yang dia beri dekat gambar. So nisbah yang atas kena darab 2, sebawah kena darab 2. So nak cari JK. So JK adalah yang pendek. So nak cari yang pendek, maksudnya yang panjang. 34 kuasa 2 tolak 30 kuasa 2. So berapa? 34 kuasa 2 tolak 30 kuasa 2. 16 cm. Dah faham Nina? Good. Alhamdulillah. 16 cm. Macam tu. Okay guys. Alright. Kalau korang fokus betul-betul, insya-Allah faham. Tu soalan dah bagi panjang lebar dekat situ. Punca kuasa 256 dapat 16 cm. Okay, good. Dah? Semua dapat? Mantap, mantap. Okay. Okay, good. Kita pergi soalan seterusnya. Kita skip lah soalan ni. Okay. Kita nak pergi satu subtopik yang seterusnya. Okay. Ini melibatkan sudut cakar. Apa itu sudut cakar? Sudut cakar adalah sudut yang dia punya sudut dia besar daripada 90. Dia punya sudut dia lebih besar daripada 90 tapi dia kurang dari 180. Ni theta. Sudut cakar adalah dia besar daripada 90 dan kecil daripada 180. So bila sudut cakar yang mana, inilah. Ini kita panggil sebagai sudut cakar. Okay. Bila ini sudut cakar, cikgu laju sangat cakap. Okay. Sebenarnya cikgu nak kejar nak habiskan semua ni. Okay, alright. Apa? Kalau kita nak susul boleh. So, sudut cakar adalah sudut yang di antara 90 darjah dengan 180 darjah. Okay, thank you Pika. Teguh. Alright. So, kalau tadi kita nak kira nisbah sin theta, cos theta, tan theta, mesti ada segitiga. Tapi bila kita tengok sudut cakar, dia tak ada segitiga. Dia duduk kat luar. Dia duduk luar segitiga. So mana opposite dia, mana adjacent dia? Kan? So dia tak ada. Okay. So dia sebenarnya dia ada solution dia menggunakan nisbah trigonometri yang tadi juga. Menggunakan segitiga yang kat sebelah dia tu juga. Okay. Sebelum kita pergi buat macam tu, kita nak buat eksperimen dulu. Kelas cikgu suka buat eksperimen ni. Katakanlah nilai X ni nilai dia 30 darjah. Contoh Y ni nilai dia 150. Jumlah sudut 180. X sama dengan 30, Y sama dengan 150. Guys, boleh tak tolong kirakan untuk cikgu berapa nilai sin theta, sin 30, cos 30 dan tan 30. Boleh tak tolong cikgu kira? Cos 30. Berapa skor? Yes, Y sama dengan 180 tolak A. Betul, itu sudut cakar. Guys, boleh tak tolong kira cikgu sin 30 berapa? Cepat. Macam mana nak habis ni? Sin 30 0.5. Okay, good. Sekarang tekan cos 30 pula. Cos 30. Berapa? Korang bukan laju ke buat tekan kalkulator ni? 0.86. Okay, 0.86667. Okay, sekarang tan 30. Tan 30. 0.57. Okay, 0.577. Okay, 0.57. Okay, alright. Okay, kita dah kira sin 30, cos 30, tan 30. Sekarang, boleh tak korang kirakan untuk cikgu sin 150, cos 150 dan tan 150. Berapa? Cikgu mau ambil berapa tempat? Ambil 2, 3 pun boleh.
Okay, sin 150 dapat 0.5 juga. Okay, 0.5. Cos 150. Cos 150. Okay, negatif 0.8667. Tan 150 sama dengan negatif 0.577. Okay guys, cuba tengok betul-betul kat sini. Apa korang nampak sesuatu tak? Okay, korang cuba tengok betul-betul kat sini. Nampak sesuatu tak? Cuba tengok sesuatu. Apa yang korang nampak? Boleh tak share sikit? Apa yang korang nampak based on apa yang kita dah kira nilai dia ni? Yes, yes, yes. Good, good. Nilai sama tapi negatif, betul? Yes, okay. Kalau 150 cos dan tan negatif, bagus Nabila, bagus. Tapi simbol lain sama tapi nilai negatif, bagus. Ada yang tukar unit, betul. Negatif dan positif, betul. 0.87 cos 30. Ya. Okay. Dah dapat dah. Sama nilai, yes, betul. Okay, so apa yang kita boleh belajar dari sini adalah nilai sin 30 sama, nilai dia sama dengan nilai cos 30. Sin 30 nilai dia sama dengan sin 150. Okay, nilai dia sama. So, maksudnya dekat sini bila ditanya sin y, maksudnya nilai sin y adalah nilai sin x sama dengan nampak tak? Nilai sin y dia sama dengan nilai sin x. Okay, so kalau cos y pula, cos y sama dengan siapa tahu? Ya ke cos x? Sama ke nilai dia? Dia nilai dia tak sama. Dia negatif cos x. Pandai. Berkadar songsang. Yes. Dia nilai dia sama tapi satu positif, satu negatif. Okay, tan y sama dengan negatif tan x. Good job. Yes. So, nak mudah ingat adalah sin dia nilai dia sama. Kalau cos dengan tan nilai dia negatif. Faham? Selalu orang pening ni, cikgu kenapa y dia dekat luar, tak ada segitiga, macam mana sisi bertentangan. Semua nombor macam tu ke? Yes, betul. Kalau tak percaya, cuba. X tu letak 3, X letak 20, Y letak 160. Cuba korang buat sendiri. Ni eksperimen ni cikgu nak korang experience. Okay. Kenapa bagi tahu? Alright. Faham? Kalau faham, kita nak terus buat latihan. Boleh? Guys, cuba buat. Apply terus apa yang korang faham tadi. Sekarang cari nilai sin Y, cos Y, tan Y. Kalau 60 dengan 120 pun sama cikgu. Yes. Nabiha. Cikgu tak nak cakap dia sama ke tak. Cuba Nabiha cuba. Kalkulator ada kan? Yes. Kena cari nilai X. Bukan nilai X. Nilai X tu sudut kan? Kita kalau soalan macam ni, tak payahlah pergi label X tu 30, Y tu berapa dulu. Tak payah tahu nilai X pun tak apa. So bila nak cari sin Y kan sama dengan sin X. So carilah nilai sin X. Kan X ada segitiga. Tak payahlah cari sudut. Sudut tadi tu kita nak buat eksperimen je. Ya ke sin Y negatif? Betul ke tadi tu? Kita buat eksperimen tadi. Yang mana yang positif, mana yang negatif? Kan sin Y sama dengan sin X. Selama ni saya buat macam tu, ilmu baru. Thank you sangat. Alright. Macam mana boleh dapat nilai tu? Okay guys, kita tengah belajar pasal nisbah sekarang ni. Nisbah trigonometri. So bagi jawapan dalam nisbah lah. Dalam pecahan. Okay. So sin X. So X kat sini ni kita punya tentang
ini kita punya sebelah, ini kita punya hypotenuse. So sin X, sin adalah tentang bahagi hypotenuse. So 6/10 sama dengan 3/5. Ramai yang dah dapat dah 3/5 tu. Okay, good. Okay. Alright, sekarang cuba bagi nilai cos Y. Okay. Bagi nilai cos Y. Laju je. Bagus. Alright. Bagus. Yes, still dalam sukuan 2 pula kan cikgu. Yes, betul. Bila dia lebih besar daripada 90, kurang daripada sudut 180, dia di sukuan yang kedua, betul? Sebab tu tidak perlu negatif. Betul, sebab kalau duduk sukuan pertama, semua positif. Cos Y negatif. Okay, so cos Y kan disama dengan negatif cos X. So negatif cos X, kalau cos sebelah bahagi hypotenuse 8/10, so kita akan dapat 4/5. Okay, good. Guys, last tan Y. So tan pun sama tadi kita buat tadi, cos dengan tan negatif. Okay, mantap. So cikgu terus tulis jawapan dia. So tan adalah opposite bagi adjacent tentang bahagi sebelah 3/8, 6/8, 3/4. Guys, mantap. Kenapa tak negatif? Apa yang tak negatif? Oh, sorry. Negatif. Kita kira cos X tadi 8/10, tapi dia negatif. Negatif 4/5. Thank you, Carol. Alright, mantap jiwa. Okay guys, dah faham? Kenapa cos X? Putri Balkis, kenapa cos X? Tadi ni kita dah buat eksperimen tadi ni. Kan kita punya kesimpulan daripada eksperimen kita tadi adalah cos Y sama dengan negatif cos X. Ni X kat dalam. Sebab nilai dia sama, cuma dia negatif je kalau dia kat luar. So cos Y sama dengan negatif cos X. Cos dengan tan memang kena negatif. Yes, kan kita dah buat eksperimen tadi. So jangan tanyalah cikgu kenapa dia negatif. Sebab dia tak positif lah. Okay, faham? Memang kena negatif. Yes, betul. Negatif sebab sudut Y dalam sukuan kedua. Yes, betul. Betul Syakila, bagus. Form 5 punya ke ni? Ya, betul. Okay. So kalau ada yang PT3 yang saya tak boleh lah belajar yang SPM punya. Saya memang sampai PT3 je. Saya allergic belajar yang daripada selain silibus saya. It's okay. Okay, best. Cikgu punya track record, cikgu punya kelas pelajar PT3 pun boleh jawab soalan SPM. Kalau korang belajar betul-betul. Kalau korang dah allergic dah, alamak ni bukan silibus saya ni, saya tak boleh terima benda ni. So korang tak dapat lah. Okay. Alright. Boleh tak cuba satu yang ni? Kita cuba satu je lah. Okay. Yang ni. Alah, ni senang. Okay, yang ni lah. Latihan lagi, okay. Patutlah tak pernah dengar belajar rupanya silibus. Okay, belajar je. Yang PT3, guys. Belajar je lah. PT3 dah cancel lah pun. Korang nak study untuk PT3 ke? Belajar. Ilmu ni tak semestinya untuk exam. Okay. Korang belajarlah dulu, nanti kalau form 5 dah lupa ke apa, nanti tiba-tiba macam pernah aku lihat benda ni, tapi di mana ya? Tiba-tiba nampak Cikgu Farhan. Okay. Dah dapat dah, laju no. Okay. So dia kata nak cos X. Bila cos X dekat luar, apa yang kita kena tahu? Kita kena tahu cos yang kat dalam ni. Katalah kita letak sini theta. So bila nak cari cos X yang dekat luar, kita kena tahu cos theta yang kat dalam dulu. So cos theta sama dengan sebelah bagi hypotenuse. So theta kat sini tentang sini sebelah. Alamak, hypotenuse tak ada guys. Macam mana nak cari hypotenuse?
Soleh dah jawab lah sebelum cikgu tanya. Gunalah teorem Pythagoras. Segitiga ada dua sisi, nak cari lagi satu. Gunalah teorem Pythagoras. So teorem Pythagoras FH sama dengan, dia bertentangan dengan 90 darjah. So dia adalah yang paling panjang hypotenuse. So yang paling panjang kita tambah 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. So dapat 13. Ataupun yang dah hafal 12, 5, 12, 13 pun bagus. Teorem dengan trigonometri memang berkait rapat. Yes, betul. Sebab dia berkait rapat lah, cikgu share dua-dua tajuk tu dalam sesi pembelajaran kita hari ni. Sebab dia memang berkait rapat. Okay, macam saudara kandung, macam isi dan kuku. Okay, so bila kita cari cos theta, sebelah bahagi hypotenuse, sebelah adalah 12, bahagi hypotenuse adalah 13. So 12 per 13. Ini cos theta, kita nak cos x yang dekat luar, adik-beradik, lebih kurang lah. Lain mak, lain ayah. Okay, ada yang dapat 14 tu macam mana tu? Okay, so cos x. Cos x sama dengan, bila cos negatif cos theta, so negatif 12 per 13. Negatif. Tertypo, yes, betul-betul typo lah tu. Okay, so ini jawapan dia. Guys, ramai yang dah dapat negatif 12 per 13. Okay, Nabila, it's okay. Alright. Faham guys? Okay, kita hari ni kita tak payah pergi jauh-jauh lah. Kita jawab yang simple-simple je boleh tak? Okay, saya advance dulu Okay, kita habiskan yang ni dulu lah. Latihan yang seterusnya. Kalau ikut cikgu nak share macam mana dapat graf trigonometry. Itu memang untuk silibus yang form 5 lah. Tapi form 3 pun cikgu rasa dah pernah tahu dah kot. Bentuk-bentuk graf, sin, cos, tan, macam mana tips trik nak jawab soalan tu. Kita jawab next class lah. Nanti kita start balik. Okay, alright. Guys, cuba soalan ni guys. Dia apply apa yang basic yang kita buat awal-awal tadi tu. Siapa tak fokus yang basic tu, ada problem nak jawab soalan yang macam ni. So kita pergi punya by layer, nampak tak? So siapa yang terkantoi dekat depan tadi tu, ada problem lah nak jawab yang belakang-belakang. Okay, dah dapat dah. Bila dapat 30. Macam mana tu? Okay. Alright. Okay, dah ada 4, 5 orang dah yang dapat jawapan. Good. Tak dapat? Okay, it's okay. Okay, kalau tak dapat, bila nak cari sudut theta dekat luar, kita letak kat sini dulu, katalah X. Mudah nak letak simbol, letak X. Okay, bila X dekat sini, ini akan jadi sisi tentang, sini akan jadi sisi sebelah, sini akan jadi hypotenuse untuk segitiga ini. Guys, yang tak dapat, it's okay guys, belajar. Alright, so jangan putus asa. Tengok, cikgu nak ajar ni tengok. Okay. Lepas tu soalan bagi sin theta sama dengan 8 per 17. Ini dia punya nisbah. Sin theta sama dengan 8 per 17. Kalau sin theta tadi, apa bahagi apa? Sin. Tentang bahagi hypotenuse. So tentang ni dia punya nisbah 8. Hypotenuse 17. Nampak? So ini dia dah bagi panjang PQ 16. Nisbah dia 8. Macam mana 8 nak dapat 16? 8 darab 2. Dapat 16. So bila nisbah darab 2, 17 pun darab 2. Dapat 34. Okay, so kita nak cari panjang QR. Sorry. Betul lah. Oh, sin theta. Okay, sin theta sama dengan sin X. X yang cikgu label tu. So dia tak ada negatif lah. Okay, so bila dah ada 34 cm, dah ada 16 cm, dah ada 2 panjang, nak cari lagi satu, guna teorem Pythagoras. So QR sama dengan, nak cari yang pendek. Yang paling panjang 34. Yang panjang tolaklah yang pendek. Tolak 16 kuasa 2. So berapa panjang QR? 30. 30 cikgu tak kira dah
30 cm. Okay. Faham? Bagus. Yang dapat 30 bagus. Yang tak faham tadi okey ke? Faham. Good job lah. Kemah keming set 5. Dapat sir. Alright, good. Good job. Faham. Terima kasih. Alhamdulillah. 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 Okay guys. Jom kita pergi soalan seterusnya boleh? Mantap jiwa. Good. Alright. Kenapa cikgu selalu minta korang respon dekat ruangan chat tu? Supaya cikgu nak korang bergerak. Kalau korang just tengok, salin je, nanti tak. So kita kena ada bergerak. Kenapa ada simbol kad lepas 17 tu? Mana simbol apa? Kenapa? Oh, 17. Apa tu? Kenapa ada simbol kad lepas 17 tu? Simbol apa? Cikgu letak hash. Ni form 5 bab berapa? Alamak, tak ingat. Itu form 4 tau? Form 4, sorry. Form 4 bab 9. Kalau form 3, nisbah trigonometri bab berapa tau? Oh, koma. Oh, itu kan koma tu, bukan. Okay. Tu ayat tu. Syafiq buat suspend je. Okay guys, terus. Oh, dah habis. Yang ni kita tengok next class lah. Kita boleh pinjam panjang lebar sikit. Okay, ini soalan SPM sebenar. Next class cikgu tunjuk macam mana nak dapat tips trik untuk jawab soalan yang melibatkan graf macam ni. So okay, kita jawab soalan ni. Ini soalan SPM sebenar. Relax je, baca soalan satu-satu, cuba buat. Korang asal dengar SPM je, aduh aku baru form 3. Macam mana nak jawab SPM? Kan dah belajar. Okay. Nanti cikgu hantar dalam grup boleh? Okay, jawab ni dulu. Dan nak habis ke? Ya, betul. Sikit lagi. Tapi korang tak nak habiskan ke? Cukup lah kan, sejam kan? Nanti buat kelas 2 jam. Ya Allah. Oh ni biar betul. Orang lain punya lah kelas sejam minta setengah jam. Korang minta 2 jam eh. Okay, jawab. Korang sibuk bersembang pula ke situ. Macam mana nak tahu sebelah? Guys, boleh ke segi 3 SX ni, boleh tak ini terus jadi tentang? Boleh ke? 3 jam pun tak apa. Mantap jiwa. Dah dia dapat jawapan tu. Tak boleh. Ingat tak cikgu cakap tadi? Trigonometri mesti melibatkan segitiga bersudut tegak. Okay. Alright. So bila melibatkan sudut tegak, so X ni melibatkan dia adalah sudut cakar. So di bawah ni, dalam ni kita cikgu label sebagai Y. Korang baca soalan belum ni? KEF di bawah ialah sebuah segitiga bersudut tegak. KEF. Alright. Jika FL sama dengan 5 cm, so label 5 cm. KE, mana KE? KE 8 cm dan L adalah titik tengah. So bila L titik tengah, so sini sama panjang. Sini 4 cm, sini 4 cm. Okey, maka tan X. Soalan nak tan X guys. Ui, dah dapat jawapan Okay, so X kan sudut cakar. So tan X, kalau tan kan negatif. Negatif tan Y. Y yang cikgu label kat situ. So 3, 5. So carilah kat sini. Guna teorem Pythagoras dapat 3. So 3, 4, 5 ni paling basic lah. Teorem Pythagoras 3, 4, 5 ni korang kena hafal lah. Kalau ada 1, 5, 1, 4, satu lagi tu confirm 3. Okay. So tan Y. So tan Y adalah tentang bahagi sebelah. Tentang bahagi sebelah. So 3/4 negatif. So tan X sama dengan 3/4. Negatif 3/4. Mantap. Tak adalah susah sangat kan?
Dapat? Semua orang dapat? Alhamdulillah. Kalau sign je ke yang kena tukar unit cikgu? Sign yang tukar unit. Sign yang tak tukar unit. Cos dengan tan kena tukar negatif. Kalau minta nilai sudut, nisbah tu kena tukar jadi sudut ke? Kalau soalan minta nilai sudut, nisbah tu kena tukar jadi... okey. Okey, alang-alang ada yang tanya pasal nilai sudut tadi. Okey, katakanlah kita punya Y ni. Tan Y sama dengan 3/4. Okey, ni kalau yang nak tahu nilai sudut. So, cara dia adalah Y sama dengan tan ni pindah sana. Jadi, tan negatif 1, 3/4. So, macam mana nak dapat tan negatif 1? Korang tekan kat kalkulator korang tu, shift. Kat atas belah kiri, shift. Tekan tan, nanti dia akan jadi tan negatif 1. Shift, tekan tan, jadi tan negatif 1, tekan 3/4. So, kita akan dapat Y sama dengan 36.87. Macam tu. Ini kalau yang nak tanya nilai sudut tadilah. Rujuk sukuan supaya senang untuk tahu positif negatif. Kalau yang dah tahu cara sukuan tu, boleh hafal macam tu. Tapi cikgu suka guna yang cara eksperimen tadi tu. So macam cikgu ingatkan awal-awal kelas tadi tu. Kita ada cara masing-masing. Kalau korang dah ada cara tu, it's okay. Belajar cara baru, compare. Mana lagi senang korang ingat. Ataupun korang nak gabungkan. Ataupun yang ada yang baru, dia tak tahu pasal bab ni, saya tak ingat apa-apa dah cikgu. Okay, ni ilmu baru, terus hafal yang ni. Okay. Sudut selalu tanya dalam soalan SPM. Tan negatif tu tan inverse. Yes, betul. Inverse. Tan inverse 3/4, betul. Sejujurnya cara cikgu sangat-sangat mudah faham. Alhamdulillah. Bagus. Bagus. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Ni pun sama. Cikgu ambil daripada SPM pula. Tak ingat tahun berapa. Cuba buat. Pergi one by one. Setiap info yang dibagi dalam soalan penting. So, daripada info yang dibagi, terjemahkan ke gambar. Kalau perlu darab. Kalau tak perlu darab, tak apa. Kalau perlu guna teorem Pythagoras, guna teorem Pythagoras. Bukan dah lebih sejam ke? Itulah. Kenapa korang ada kat sini lagi? Dah habis sejam dah ni. Okay guys, boleh? Cuba dulu. Okay, kalau ada hal yang terpaksa keluar, boleh. Tak apa, tak ada masalah. Okay je. Okay, boleh? Cuba soalan ni. Siapa yang dia nak pergi sambut di Bali boleh. Okay, guys. Sikit lagi. Ada ni second last. Dan lepas ni lagi satu soalan. Boleh ke? Korang boleh tahan ke tu? Okay. Alright, cuba buat. Boleh, good. Cuba buat. Okay, good. Boleh. Sila. EFG garis lurus dalam rajah jika cos P. Tengok P tu kedudukan dia kat mana. So bila P dekat sini, mana kita punya tentang. Ini kita punya hypotenuse. Ni kita punya tentang. Ni kita punya sebelah. Sebelah ni untuk yang ni tau. Untuk segitiga yang belah kiri. Bila sebelah kanan kena pakai segitiga, kena pakai lain. Kena buat label lain. Okay. So dia bagi cos P sama dengan 3/5. So cos adalah sebelah bahagi hypotenuse. So sebelah kita 3, hypotenuse kita 5. So nampak 5 nak jadi 10, 5 darab 2. So kita punya nisbah 3 pun darab 2 dapat 6 cm. Okay, so bila ada 10 cm hypotenuse, kita ada 6 cm kita punya sebelah ni. Kita nak cari panjang EFG. So maksudnya kita kena tahu panjang ini dengan panjang ini. So sini dah jadi 10, 6, sini akan jadi 8 cm. Guna teorem Pythagoras. Kalau O maksudnya S lah kan. Kalau O maksudnya S kan. I apa tu?
Okay, EF sama dengan 8. Good job. Okay, betul-betul. So, tengok pula dia bagi tan Q sama dengan 3. Okay, so tan Q sama dengan 3. Cikgu cakap nisbah ni 3 je, tak ada nisbah pun. Bawa bertenang. Dia nisbah lah ni. Dia per 1. Ni nisbah lah ni. Yes, bagus. So, tan adalah tentang opposite bahagi adjacent, sebelah. So, kena label baru. Q kita dekat sini. Ini kita punya tentang, ini kita punya sebelah. Ini kita punya hypotenuse. Untuk segitiga FG, FH. So, tentang kita 3. Ini kita punya nisbah 3. S kita 1. So, 3, panjang asal dia kan 6. So, 3 kena darab 2. So, 1 pun kena darab 2. So, 1 darab 2 dapat 2 cm panjang asal dia. So, dia nak panjang EFG 8 cm tambah 2 cm dapat 10 cm. Guys, macam mana? Okey ke? Okay. Alright, senang kan? Okay, good. Asal cikgu ambil soalan senang ni? Cikgu cakap soalan SPM. Okay, soalan SPM lah ni macam ni. Okay. Soalan senang ke korang yang dah power ni? Okay. Okay. Okay, kita pergi soalan ni lah. Ini soalan of the day. Ya ke ni soalan SPM? Betul. Cikgu tak ingat tahun bila, nanti cikgu tengok. Okay. Cuba soalan ni. Soalan ni senang je guys. Ui, dah dapat jawapan dah. Mantap. Kena guna sukuan. Tak hafal sukuan itu pun tak apa. Okay. Sebabkan kita pun dah kesuntukan masa, cikgu bagi hint lah. Ini bentuk segitiga bersudut. Ini segitiga bersudut tegak. Ini segitiga bersudut tegak. Nampak. Ini 90 dia. Ini 90 dia. Dah pening dah? Dah pening dah? Okay, sabar. Okay. Korang kan dah belajar graf kan? So, 0.9 ni kan nilai X. So, ni 0.9. Maksudnya jarak dia 0.9. Sini Y ni 0.5 ni Y. So, maksudnya tinggi ni 0.5 lah. Ini 0.5 nilai Y dia. So, nampak tak? Segitiga alfa. Ini 0.5. Sini 0.9. Bolehkah cikgu guna sin tengok Y, cos tengok X? Mana datang X dengan Y? Sin tengok Y. Soalannya ada Y ke? Cos tengok X. Tak faham langsung? Bagus. Okay. Nampak segitiga ni bentuk ni, cikgu keluarkan ni. So, paksi X dia 0.9. So, maksudnya panjang daripada sini sampai sini 0.9. So, panjang bawah ni 0.9. Nilai Y dia 0.5. So, tinggi bentuk ni 0.5. So, boleh tak cari sin alfa? Okay. So, sama juga bentuk kat bawah ni. Okay. So, dia punya beta adalah besar ni daripada sini sampai sini. Okay, kita letak kat sini dulu. Katakanlah kat sini X. So, bentukkan segitiga macam ni. Sini X. Okay. So, berapa nilai yang kat sini? Kat sini kan nilai Y dia 0.8. Negatif 0.8. Tapi jarak dia 0.8. Panjang sisi dia. Nilai X dia negatif 0.6. So, negatif 0.6, jarak dia 0.6. Okay, dapat tak? Okay, dia ada banyak cara. Okay, cikgu tunjuk cara. Cikgu tunjuk cara yang pertama. Okay, cara yang pertama adalah kita tengok segitiga yang pertama ni, theta kat sini. So, dekat sini adalah dia punya tentang, ini dia punya sebelah. So, nak cari sudut theta.
alpha sorry, tentang bahagi sebelah 0.5 bahagi 0.9. So berapa? Tadi kita dah tengok macam mana nak cari nilai sudut 0.5 bahagi 0.9. Berapa? Shift sin 0.5 per 0.9. So kita akan dapat 33.75. Okay. Ulang sikit. Ni cikgu tengah ulang ni. Alright. So kita tengok y, x pula. X ni yang cikgu label kat sini. Okay, kita nak cari nilai x. Sama juga x kat sini dia punya tentang. Ini dia punya sebelah. Okay. So ini kita tak pakai sin. Sorry, kita tak pakai sin. Kita pakai tan. Astagfirullahalazim. Tan opposite. Okay, so salah cikgu tadi. Shift tan. Okay. Alright. 29.05. Guys, sampai sini okey ke? Okey ya? Ada yang dah penat tu, tak apa. So, okay, so slow. So, x. Kita ada tentang dengan sebelah, kita pakai tan. So, tan x sama dengan opposite 0.8 bahagi 0.6. Cari nilai x berapa? Shift tan 0.8 per 0.6. Kita akan dapat 53.13. Salah tadi, bukan sin, sorry. Dia tan. So, kita dapat tan negatif 1, 0.8 per 0.6 sama dengan 53.13. Tan kena negatif. Okey, ini cikgu guna cara tak payah negatif. Okey. Alright. So nampak tak? Dia nak soalan nak sin alpha tambah cos beta. Okey, so alpha kita dah tahu tadi. Sin alpha kita 29.05 tambah cos beta. Nampak tak beta daripada sini sampai bawah ni. Sekejap kita tukar warna pen. Ni beta daripada sini sampai sini. Okey. Kenapa dapat 29.51? Mana tu? Okey, nampak tak ni? Dia punya sudut ni warna-warna kuning ni. Yang tan. Sekejap, sekali lagi. Shift tan. Opposite dia 0.8 per 0.6. 53.13. Kenapa soalan minta sin, kenapa kita guna tan? Okey. Sebab apa kita guna tan? Sebab segitiga kita ada nilai tentang dan sebelah. Okey, ini kita nak cari nilai sudut dulu. Nilai alfa. Ini kita nak cari nilai beta. Beta tengok yang warna kuning ni, cikgu lukis ni, dia kat sini garis lurus kan. Sini 180. So nak cari beta sama dengan 180 kena tambah dengan yang x tu 53.13. Dalam sukuan ni arah dia mesti lawan arah jam kan? Betul? Okay. Alright. Okay, so kita punya theta, kita punya beta tadi adalah 180 tambah dengan 50 dengan x 53.13 berapa? So sin 29.05 tambah cos 180 tambah 53 berapa? 53.13 233.13. So bila dah dapat nilai x macam ni, korang tekan je kalkulator. Sin 29.05 tambah cos 233.13. Terus dapat jawapan dia negatif 0.9
Negatif 0.11. 4. Yes, betul. 4. So, jawapan dia C. So, dia tak payah hafal kedudukan-kedudukan tadi tu. Just kita kena tahu nilai alpha, kita tahu nilai beta. So, kita tekan je lah. Boleh baca Syah? Tak ada masalah. Boleh? Faham? Ada banyak cara lagi ke? Banyak. Dia ada banyak cara lagi. Yang tekan shift tu untuk apa? Kita tekan shift tu untuk cari nilai sudut. Untuk cari nilai sudut. Okay, faham? Alhamdulillah. So, selesai untuk kelas kita hari ini. Thank you so much. Alright. So, macam mana kelas hari ini? Kenapa 180? Alamak. Mana tadi? 180 sebab dia garis lurus ni warna kuning ni. Ni atas ni 180. Baki dia ni X. Sudut yang kita cari tadi. Bila nak masuk form 4 ni? Tak payah takut. Okay. Sin konstan sama ke? Yes, betul. Bila kita buat segitiga tu, kita nampak nilai apa yang dia beri. Contoh dia bagi tan dengan, dia bagi tentang dengan sebelah. So kita pakai tan. Kalau dia bagi hipotenus dengan tentang, kita pakailah sin. Okay, alright. Alright. Guys, so jangan keluar lagi. Boleh tak cikgu nak minta korang bagi feedback sikit dekat ruangan chat. Macam mana pengalaman korang belajar hari ni? Yang PT3 okey kalau belajar SPM punya soalan ni? Tak ada yang dah tiba-tiba badan jadi panas-panas, mata jadi merah-merah. Okay. Alright, so kita ada 60 yang masih bertahan. Good job guys. Alright, guys, boleh tak bagi feedback sikit dekat ruangan chat? Macam mana pengalaman korang belajar? Siapa yang tak ada lagi dalam grup channel Telegram cikgu, boleh join cikgu punya channel Telegram. Alright. Walaupun saya tak faham ke semua, namun saya rasa bangga boleh jawab juga soal SPM. Good. Alright, tak apa. Nanti korang boleh ulang tengok balik. Mudah faham, good job. Dapat ilmu form 5. Kemas cendol tu dah. Alright guys. Boleh tak cikgu nak minta korang on camera sekejap? Kita nak bergambar dulu. Ini yang dinanti-nantikan ni. Okay. Okay guys, bagi love satu guys. Okay, sekejap. Cikgu paste sekejap. Mana hilang? Okay. Okay. Right, siapa yang belum buka kamera sekarang. Kalau tak ada dalam gambar. Okay, thank you yang dah bagi feedback. Good job, terima kasih. So kita jumpa lagi next class. Guys, buka sekejap korang punya chat sekejap. Kita buka korang punya chat pula dah. Alright. Siapa yang tengah nak buka kamera tu? Sekejap. Boleh tak kita asingkan siapa yang buka kamera je masuk gambar? Siapa tak buka kamera tak ada, nama pun tak ada. Kejam sikit. Ish, mana ni? Okay, nampak yang buka kamera je. Okay, siapa nak buka kamera lagi je baik? Tak cik lah, ada orang buka kamera, tiba-tiba yang tak buka kamera dapat agak kan. Okay, kita bagi peluang, penghormatan kepada yang buka kamera dulu. Right. Okay guys, ready? Satu. Buka. Okay. Hai Syukri. Okay, 1, 2, 3. Alright.
Ada yang baru buka. Okay, kejap. Okay. One more time. 1, 2, 3. Alright. Okay guys, thank you so much. So kita jumpa lagi next class insyaAllah. So apa-apa info kelas cikgu akan bagi tahu dekat Telegram. So jangan lupa subscribe juga cikgu punya YouTube channel. Nanti cikgu akan bagi dekat grup Telegram juga. So apa-apa kelas cikgu akan info dekat Telegram. Guys, jumpa lagi next class. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.